Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. La ilaha illa ant. Subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitar. فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. ربنا زدنا علما نافعا مباركا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Alhamdulillah. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan masuk perbincangan kita dalam bab yang ketujuh, dan di dalam bab yang ketujuh ini kita akan bincangkan perkara-perkara yang berhubung kait dengan masalah hadis-hadis yang ada kena-mengena dengan bab solat. Jadi insya-Allah hari ini kita meneruskan pengajian kita, dan selepas kita bincangkan pada pertemuan kita yang lalu. Pada pertemuan kita yang lalu, alhamdulillah telah kita kupaskan beberapa perkara, antara lain telah kita lihat dan telah kita bincangkan bahawasanya di sana ada banyak perkara-perkara yang disediakan bagi orang-orang yang beriman, dan antara lain kita mengetahui bahawasanya jalan ke syurga itu dibintangi atau dipenuhi dengan perkara-perkara yang tidak disukai manusia, sedangkan jalan ke neraka itu adalah perkara-perkara yang dibintangi dengan syahwat atau perkara-perkara yang mengikutkan nafsu kita. Pada pertemuan kita juga yang lalu telah kita bincangkan antara lain bahawasanya barang siapa meninggalkan sesuatu perkara kerana Allah, nescaya Allah Ta'ala akan gantikan baginya sesuatu yang lebih baik. Dengan arti kata yang lain, kita meninggalkan sesuatu kerana semata-mata mencari keridaan Allah, yakinlah Allah Ta'ala akan menyediakan balasan dan ganjaran sesuatu yang lebih baik yang mungkin buat masa ini tidak kita fikirkan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hari ini kita meneruskan pengajian selepas kita bincangkan hadis-hadis di dalam bab perkara-perkara berkaitan dengan rukun Islam dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita meneruskan perbincangan bab yang ketujuh, hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara-perkara solat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hadis pertama dalam bab ini adalah hadis yang ke-64 daripada kitab kita. Hadisnya adalah an Abi Umamah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Umamah beliau berkata bahawasanya beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhtubu fi hajjatil wada' faqal, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Abu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan pada haji wada' ataupun pada khutbatul wada', pada haji, dan pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya yang terakhir. Antara lain isi khutbahnya berbunyi, ittaqullaha rabbakum
wasallu khamsakum wasumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum tadkhulul jannah rabbakum. Yang bermaksud ittaqullaha rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, wasallu khamsakum, dan tunaikanlah solat 5 waktu, wasumu syahrakum, dan berpuasalah pada bulan, yakni bulan Ramadan, wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat untuk mensucikan harta-harta kalian, wa ati'u dha amrikum, dan taatilah orang yang mengendalikan urusan kalian, tadkhulu jannata rabbakum, nescaya kalian akan memasuki syurga yang disediakan oleh Tuhan kalian. Daripada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa amalan, beberapa perkara yang kita digalakkan dan kita dituntut, dianjurkan untuk melakukannya. Apakah perkara-perkara yang kita dituntut untuk melakukan dan apakah janjinya? Janjinya adalah Rasulullah mengatakan tadkhulul jannata rabbakum, kalian akan dimasukkan ke dalam syurga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan anjurkan melakukan beberapa amalan, nescaya kita akan memasuki syurga. Apakah amalan-amalannya? Pertama, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Apakah yang dimaksudkan dengan takwa? Para ulama mempunyai berbagai definisi tentang takwa. Antara lain, takwa itu mengerjakan suruhan-suruhan Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi bertakwa itu satu perkara yang amat penting. Dan sebagai seorang yang beriman, seringkali kita dinasihati, diingatkan supaya bertakwa. Itu menjadi satu sunnah. Menjadi sunnah adalah untuk kita mengatakan atau mengingatkan seseorang bertakwalah kepada Allah. Apabila Rasulullah mengatakan ittaqu rabbakum, Nabi sebutkan kepada siapa? Kepada para sahabatnya. Adakah itu berarti sahabatnya tidak bertakwa? Bukan. Tetapi untuk mengingatkan. Para sahabat mengetahui mereka mesti bertakwa. Para sahabat pun memang bertakwa. Tetapi Nabi SAW masih lagi ingatkan supaya bertakwa. Dan kalau kita ingat dan kalau kita sedari, kaum muslimin apabila mendirikan solat pada setiap hari Jumaat, menghadiri solat Jumaat, akan ada khutbah Jumaat. Salah satu rukun khutbah adalah untuk mengingatkan para jemaah supaya bertakwa. Kalau kita perasan, imam akan kata, ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Betul kan? Para jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah. Sentiasa mengingatkan tentang takwa. Setiap Jumaat, para hadirin diingatkan supaya bertakwa. Rasulullah ingatkan para sahabat supaya bertakwa. Menjadi salah satu sunnah. Kadang-kala untuk kita saling ingat mengingatkan supaya bertakwa. Sebahagian sahabat ataupun apabila ditanya supaya diberi nasihat, nasihati diriku, aku ingin bermusafir. Apa yang dinasihatkan? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah adalah perkara ataupun kekata yang ada nilai.
ada barakahnya dan ada kerana ianya adalah kata-kata Nabi SAW. Maka kadang-kala apabila kita jumpa kawan kita, katakan, nampak kawan kita kadang-kala terlibat dalam sesuatu perkara, kawan sepengajian, sefikrah, kadang-kala kita katakan, man, ittaqullah, atau man, bertakwalah kepada Allah. Kekata bertakwa kepada Allah bukan bererti kadang-kala kita lebih baik daripada dia. Bukan. Bukan juga bererti dia tidak bertakwa. Bukan. Tetapi kekata bertakwa itu adalah nasihat umum. Nabi nasihatkan kepada para sahabat, ittaqullah. Maka dengan demikian, diperbolehkan katakan isteri apabila suami nak keluar kerja, bang, bertakwa kepada Allah. Ataupun suami katakan boros nak beli itu, nak beli ini yang tak sesuai, bang, jangan membazir bang. Bertakwa kepada Allah. Contoh, diperbolehkan. Bahkan digalakkan. Tetapi selalunya bukan demikian, selalunya terbalik. Isteri yang selalunya tak ada kena-mengena dengan sesiapa di sini. Yang kadang-kadang agak boros. Dah ada ini, nak itu, dah ada itu, nak ini, berbagai-bagai perkara. Maka suami atau kawannya boleh kata, awak ni sudahlah, dah banyak barang awak dah beli, dah banyak perkakas awak dah ada. Bertakwalah kepada Allah. Contoh. Kalau kadang-kadang kita kurang mensyukuri nikmat Allah, bertakwalah kepada Allah. Maksudnya, ingat, ketuk pintu hati. Ingatlah akan Allah. Takutlah akan Allah. Laksanakan suruhan Allah. Tinggalkan larangan Allah. Jadi itu demikian para jemaah, bertakwa. Baik. Rasulullah dalam hadis ini, dalam khutbahnya mengatakan, pertama, ittaqullaha. Bertakwalah kepada Allah. Bukan hanya demikian. Ittaqullaha rabbakum. Bertakwalah kepada Allah, yakni Tuhan kalian. Tuhan yang menciptakan kalian. Tuhan yang telah memberikan kalian berbagai nikmat dalam kehidupan. Tuhan yang telah memberi berbagai kesenangan. Tuhan yang memelihara kalian. Tuhan yang mewujudkan kalian, yang menciptakan kalian. Dan Tuhan yang bakal kalian kembali kepadanya. Bertakwalah kepada Allah. Pertama, ittaqullaha rabbakum. Kedua, wasallu khamsakum. Solatlah 5 waktu. Kita tahu solat ada solat fardu, solat sunat, solat rawatib, solat duha, solat berbagai jenis solat sunat. Nabi syaratkan di sini cuma satu. Jangan tinggalkan solat 5 waktu. Solat 5 waktu ni jaga. Kalau bagi mereka yang melaksanakan lebih daripada 5 waktu, alhamdulillah. Tapi minimum sebagai seorang yang beriman, wasallu khamsakum. Sebagai seorang beriman, tunaikan solat 5 waktu. Wasumu syahrakum. Dan puasalah pada bulannya, yakni bulan Ramadan. Wa'addu zakat amwalikum. Dan tunaikan zakat untuk mensucikan harta kalian. Kita dah belajar tentang zakat. Harta kita selalunya kita sayang. Kerana ini yang kita katakan harta titik peluh kita. Tetapi dalam harta itu kadang-kala ada perkara-perkara yang mungkin syubha. Perkara-perkara yang kita tak kurang amanah dalam melaksanakan tugas. Maka sucikanlah. Untuk sucikan, selepas kita makan, bersihkan tangan, basuh tangan kita. Bersih. Kita dah keluar satu hari, kotor tubuh badan kita. Bagaimana nak bersihkan tubuh badan kita, sucikan tubuh badan kita dengan kita mandi, berwuduk. Kita dah dapat harta, macam mana nak sucikan harta kita? Dengan bersedekah dan berzakat. Kalau kita rasa zakat kita itu besar,
2.5%. Besar tak? 2.5% bagi orang biasa tak besar. Bagi orang yang tak ada harta tak besar. Kerana 2.5% kalau dia ada $100 baru $2.50. $100 dia ada, $2.50. Close eyes. Dia ada $1,000 baru $25. Tak ada benda. Masalah 2.5% ini adalah besar untuk orang yang berharta. Yang banyak harta. Kerana once dia ada $100,000. $100,000, 2.5%, 2,500. Dia ada 200,000. $5,000. Zakat $5,000. Berat tak? Berat bagi orang yang berharta. Orang tak ada harta, tak ada benda. 2.5%. Kalau $100,000 dia ada, berapa kena bayar? 2,500. Kalau dia ada 1 juta, berapa dia kena bayar? 25,000. Ni dia. End of the year, 25,000. Berat tak? Berat. Kalau 1 juta, kalau dia 2 juta, berapa kena bayar? 50,000. 50,000. Zakat 50,000. Betul tak? Orang yang tak ada harta, tak ada benda. 2.5%. Tapi yang berharta itu, dia kena ingat. Bagaimana nak korbankan $25,000? Macam-macam aku boleh buat $25,000. Kalau 2 million, dia kena bayar $50,000. 50. Bukan sikit, betul tak? Tapi tengok the other way round. Kita contoh kadang-kadang kita nak bisnes. Kita nak bisnes, kita tak ada modal. Kita bisnes kita dah hampir terlungkup. Datang satu investor. Semua aku bayar. Modal aku bayar. Garanti untung. Daripada kau nak terlungkup, kau akan berjaya. Tapi dengan syarat. Investor kalau masuk, berapa dia minta? 50%, 50%. Boleh tak? Kita dah nak terlungkup, tak apalah 50%, 50% pun. Kalau dia dapat 1 million, kita dapat 500,000. Besar tak? Besar. Dapat 50%. Business joint venture kadang-kadang 50-50. Kadang-kadang dia keluar banyak, dia minta 60-40. Dia keluar segala-galanya. Dia keluar modal, dia keluar tenaga, 60-40. Joint venture. Kalau sekiranya kita dapat 1 million, kalau share 50-50 berarti 500,000, 500,000. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ajak kita berniaga. Kita bertakwa. Allah Ta'ala bantu. Rezeki Allah Ta'ala tetapkan. Allah Ta'ala tidak minta 50%. Tak minta 40%. Tak minta 30%. Tak minta 10%. Tak minta 5%. Cuma 2.5%. Ada tak orang bisnes, dia 97.5, partner dia 2.5%. Dengan demikian, tetapi Allah SWT yang memberi kita rezeki. Yang beri kita rezeki, yang tetapkan segalanya. Cuma 2.5%. Lihat daripada perspektif demikian. Maka dengan demikian, Allah Ta'ala beri aku rezeki. Allah Ta'ala yang mengurniakan segalanya. Allah Ta'ala hanya minta 2.5%. Kasih. Dan ini kita kasih untuk mensucikan diri kita. Mensucikan harta kita. Dan kita kasih itu bukan tak dapat pahala. Kadang-kadang kita fikir zakat, beratlah. Daripada aku zakat, lebih aku nak bayar sedekah. Contoh para jemaah. Pahala zakat dengan pahala sedekah biasa, pahala zakat lebih besar. Ringkaskan cerita contoh zakat ini, solat fardu dengan solat sunat. Kadang-kadang kita utamakan sedekah, zakat kita tinggalkan. Seolah-olah seorang yang utamakan solat sunat, solat fardu dia tinggalkan. Zakat ini ibarat solat fardu yang wajib, yang sedekah solat sunat. Jadi para jemaah, jangan lokek berzakat. 2.5% daripada harta yang kita miliki setiap tahun. Minimum. Para jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah katakan,
Ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kamu, wa ati'u dha amrikum, dan taatilah orang yang mengendalikan urusan kalian, pemimpin kalian. Taatilah pemimpin kalian. Pemimpin ada berbagai jenis. Kalau dalam sebuah masyarakat yang besar, pemimpin adalah sebuah pemimpin negara yang bertakwa. Dalam satu komuniti kecil, kalau ada kampung, tok penghulu pemimpin. Dalam entiti yang lebih kecil lagi, dalam rumah tangga, suami dan bapa adalah pemimpin di dalam rumah tangga tersebut. Macam mana seseorang itu kalau nak keluarkan zakat, syaitan akan ganggu? Jangan, berat, harta titik peluk engkau. Macam mana kita nak berpuasa, kadang-kadang syaitan akan ganggu? Jangan puasa, nanti penat, nanti lapar. Nescaya dalam perkara ini nak mentaati pemimpin keluarga kita, suami atau ayah atau abang kita pun kadang-kadang syaitan akan ganggu. Jangan engkau buat demikian, engkau macam nanti dia besar kepala. Engkau macam hilang kau kedudukan. Tunjukkan kegagahan, tunjukkan, jangan supaya tak boleh diinjak, dipijak. Dengan siapa? Dengan ayah sendiri. Contoh, pemimpin dalam rumah tangga. Syaitan akan ganggu, buat kita keliru. Kita akan cuba ingkar. Para jemaah yang dirahmati Allah. Itu dia kehidupan dunia yang penuh dengan tipu daya. Nescaya Rasulullah mengatakan, 5 perkara ini antara lain. Bertakwalah kepada Allah Tuhan kalian, solatlah 5 waktu, puasalah pada bulan Ramadan, tunaikanlah zakat harta kalian, dan taatilah pemimpin kalian. Apa natijahnya? Tadkhulu jannata rabbakum. Nescaya kalian akan dapat memasuki syurga Tuhan kalian. Nak memasuki syurga. Minggu lalu telah kita katakan, syurga itu tidak dihiasi dengan perkara-perkara nikmat. Akan dihiasi dengan perkara-perkara yang kita tak suka. Yang agak kita nak bermalas-malas, nak tak suka untuk mentaati. Neraka dihiasi dengan perkara-perkara mewah, perkara-perkara nak bersenang-senang. Nak bersombong-sombong, nak bermegah-megah. Neraka dihiasi dengan demikian. Syurga kita kena lawan nafsu kita, lawan perasaan kita. Nak solat, bangun solat. Nak kena puasa Ramadan, nak kena korbankan sebahagian rezeki. Bukan hanya rezeki kita nak kena korbankan. Bukan hanya ngantuk kita nak kena korbankan. Bukan hanya lapar kekenyangan kita nak kena korbankan. Bahkan sombong kita pun kena korbankan dengan mentaati. Baru tadkhulu jannata rabbakum. Masukilah syurga kalian. Di dalam surah At-Taubah, penulis ada memberikan sedikit keterangan. Dikhususkan amalan dengan perkataan kalian agar terdapat kesesuaian antara perkataan yang berkaitan amalan dengan perkataan yang berkaitan balasan, iaitu syurga Tuhan kalian. Tadkhulu jannata rabbakum. Masuklah syurga Tuhan kalian. Jadi Rasulullah menyebutkan, masukilah syurga Tuhan kalian. Kerana apa? Kalian telah bertakwa kepada Tuhan kalian. Kalian telah mengerjakan ini untuk Tuhan kalian. Maka masukilah syurga Tuhan kalian. Selain itu dapat dilangsungkan akad jual beli antara hamba-Nya dan Tuhannya. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penulis membawakan ayat Al-Quran yang lain untuk membincangkan hadis ini. Ayat Al-Quran yang lain itu adalah kena mengena dengan perkara yang ingin kita bincangkan.
Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala membeli daripada orang-orang mukmin. Apa yang Allah Ta'ala beli? Inna Allah ashtara. Ishtara tu maknanya beli. Sesungguhnya Allah Ta'ala membeli minal mu'minin, daripada orang-orang mukmin. Apa yang Allah beli? Anfusahum wa amwalahum. Allah Ta'ala ingin beli diri-diri kita, jiwa kita dan juga harta kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala membeli daripada orang mukmin akan diri mereka. Dalam terjemah dia tertinggal satu harta. Anfusahum wa amwalahum. Allah Ta'ala membeli diri mereka dan harta mereka. Kita faham maksud beli tak? Kita pergi kedai, kita beli. Kita beli air. Kita beli air, apa kita kena kasih? Imbalannya. Berapa? Duit. Silakan. Dapat kita air. Kita pergi kedai, kita nak handphone. Apa yang kita kena beri? Kita dapat handphone, kita kena bayar wang atau emas atau sesuatu penukaran. Allah Ta'ala mengatakan Allah nak beli daripada diri kita. Allah nak beli apa? Diri kita dan harta kita. Inna Allah ashtara. Sesungguhnya Allah Ta'ala membeli minal mu'minin. Bukan daripada sebarang orang. Hanya daripada orang-orang mukmin. Apa Allah Ta'ala nak beli? Diri kita dan harta kita. Sudi nak jual? Saya nak beli beg. Berapa awak nak? $10,000. Oh, of course, boleh silakan. Bukan beg, dengan isi-isi beg ambil. Pasal $10,000. Dengan isi-isi beg ambil. Allah Ta'ala nak beli, apa Allah Ta'ala nak bayar? Syurga. Bi'anna lahumul jannah. Dengan syurga Allah Ta'ala nak beli kita, Allah Ta'ala ganti syurga bayarannya. Allahu Akbar. Tapi kalau kita nak jual, berarti diri kita dan harta kita milik Allah. Kalau milik kita, kalau jual sesuatu, dah beli, dah jual milik dia, berarti dia pakai, semua dia pakai. Kita tak ada apa-apa. Tapi beli dengan Allah, jual dengan Allah, nikmat. Allah Ta'ala beli. Jiwa dan harta kita milik Allah. Tapi milik Allah, awak masih boleh pakai. Dah jual handphone, okey, dah bayar, pakai awak handphone ni. Asal pakai berpada-pada. Beg saya nak beli $10,000, bayar $10,000. Ambil beg. Tapi saya dah beli, nah kasih balik beg. Pakailah. Ni beli apa ni? Belinya special. Beli tapi kembalikan boleh pakai. Cuma pakai tu bersesuaian. Saya nak beli kereta awak. Saya bayarkan. COE double triple. Saya beli 500,000 kereta awak. Saya bayar duit, lepas tu kereta kasih balik. Nah, pakai balik. Kata dah beli. Ya, belinya saya caranya bukan saya ambil, saya kembalikan. Pakai dengan syarat. Pakai pergi ke masjid. Pakai nak jalan-jalan semua boleh. Jangan pergi perkara-perkara yang Allah Ta'ala mungkiri. Harta, demikian para jemaah. Rumah yang saya nak beli, rumah awak tu $1 million, saya beli rumah. Dah beli, dah bayar cash, duduk balik. Rumah saya dah jual. Boleh duduk? Ya duduk. Tetapi ingat, bantu orang. Sesiapa yang duduk rumah sini, ni rumah ni bukan milik awak, milik Allah. Tapi Allah kasih pakai. Maka diri kita ni bukan milik kita. Diri kita milik Allah. Mata kita milik Allah. Tangan kita milik Allah. Segala-galanya. Kehidupan kita bukan milik kita. Kehidupan kita milik Allah. Sebab tu kadang-kadang di antara kita tak sedar.
Macam ni diri aku punya, harta aku. Diri engkau dan harta engkau milik Allah. Bagi mereka yang beriman. Minal mu'minin. Sebab itu para sahabat bagi mereka, jiwa mereka semua milik Allah. Dia korbankan untuk Allah. Infak, wakaf dirinya untuk Allah di jalan Allah. Maka apabila kita tahu, kita wakafkan diri kita untuk Allah di jalan Allah, kadang-kala dalam menjalani kehidupan, Allah Ta'ala beri sedikit ujian. Sedikit kesukaran. Bagi mereka yang beriman, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ini hanya pinjaman belaka. Bukan kita punya. Kita dah jual. Allah Ta'ala pinjam balik. Kita dapat pakai. Alhamdulillah. Sedikit sana susah, sedikit sini. Tak apalah. Nikmat. Contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Para sahabat berjuang. Mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ashtara minal mu'minin. Ingatlah sesungguhnya Allah Ta'ala membeli daripada orang-orang mukmin anfusahum wa amwalahum, diri mereka dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, dengan sesungguhnya bagi mereka itu syurga sebagai imbalan daripada jual beli ini. Dunia sementara para jemaah. Jangan kita lupa daratan. Saya ingatkan diri perkara ini pertama sekali untuk diri saya. Kemudian untuk kita semua. Bertakwa kepada Allah dalam segala hal. Baik. Dalam kitab Tuhfah Al-Ahwazi. Kitab Tuhfah Al-Ahwazi adalah kitab syarah hadis-hadis Imam Tirmizi. Dalam kitab tersebut disebutkan, At-Tabi menyatakan hikmah disandarkan perkataan kalian adalah bagi, tadi kan hadis tadi apa? Ittaqullaha rabbakum. Bertakwalah kepada Allah Tuhan kalian. Wasallu khamsakum. Dan solatlah 5 waktu yang Allah Ta'ala wajibkan dan sebagainya. Disebutkan kalian untuk memberitahu amalan-amalan yang mempunyai kaifiat tertentu ini adalah antara ciri khusus yang dimiliki oleh umat ini. Kedua, menggesa penganut agama ini agar bersegera mematuhi perintah yang diperintahkan. Dan yang terakhir, mengingatkan bahawasanya di sebalik penambahan perkataan ini terdapat ganjaran tambahan yang lebih tinggi dan lebih sempurna, iaitu syurga. Perkataan syurga pula disandarkan kepada sifat ketuhanan Rabb. Dia memberikan bayangan maksud tentang kelebihan pemerhatian daripada Tuhan dengan memberikan nikmat yang berbeza daripada umat-umat yang lain. Wallahu a'lam bisawab. Full stop. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tadkhulul jannata rabbakum, masuklah syurga Tuhan kalian. Macam mana nak masuk syurga Tuhan? Lakukan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Orang yang tak berpuasa sunat akan dapat masuk syurga. Orang yang tak solat sunat akan dapat masuk syurga. Syaratnya hanya solat 5 waktu, puasa Ramadan. Orang yang tak bersedekah yang lain akan dapat masuk syurga. Asalkan dia buat yang wajib saja, masuk syurga. Yang wajib saja. Zakat. Dan yang lain-lain tadi yang kita sebutkan. Namun, sebaiknya lakukanlah lebih daripada itu. Kerana kita tak pasti bagaimana keadaan diri kita. Hadis ke-65. Tajuknya, apakah amalan pertama yang bakal dihisap? Apa maksud amalan pertama yang bakal dihisap? Apabila seseorang meninggal dunia, amalan pertama yang bakal dihisap bukan dari segi puasanya, bukan dari segi hajinya dan sebagainya. Yang pertama yang bakal dihisap, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan pertama seseorang hamba yang bakal dihisap di hari kiamat kelak adalah solatnya. Solat adalah antara amalan yang pertama sekali dihisap. Para jemaah yang dirahmati Allah, solat adalah amalan yang sangat penting. Sehingga dalam hadis yang lain ada disebutkan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian antara kami dengan mereka atau perbezaan antara kami dengan mereka adalah solat. Antara umat Islam dengan bukan Islam, antara Islam dengan bukan Islam adalah solat. Faman tarakaha faqad kafar. Dalam riwayat yang lain disebutkan, barang siapa meninggalkannya, nescaya dia telah kafir. Berat para jemaah. Solat. Nescaya dari itu, amalan yang pertama yang bakal kita dihisap adalah solat kita. Kalau baik solat kita, hadis sebelum ini dikatakan kita hanya wajib solat satu hari berapa kali? Satu hari 5 waktu sahaja. 5 waktu. Kalau baik sempurna, alhamdulillah. Akan tetapi solat 5 waktu ini kadang-kala kita lalai, kadang-kala kurang khusyuk, kadang-kala luar waktu. Bagaimana? Allah Ta'ala akan menyuruh malaikat lihat tentang solat sunatnya. Kalau dengan dia ada solat sunat akan menampal kekurangan yang ada dalam solat fardu. Maka dari itu para jemaah, perbanyakkan solat, termasuk solat sunat. Dalam kitab Syarah Sunan Ibnu Majah disebutkan, Inna awwala ma yuhasabu bihil abd. Sesungguhnya antara amalan yang pertama seorang hamba itu dihisap, ditanya atau disebutkan. Maksud hamba dalam hadis ini adalah orang Islam. Manakala amalan berkaitan hak Allah yang pertama yang akan dihisap adalah solat. Jadi hamba di sini adalah orang Islam, kerana itulah amalan yang pertama. Perkara pertama yang dihisap pada hamba Allah yang kafir adalah iman. Hal ini demikian kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisap pada hari kiamat bagi seorang hamba Allah yang muslim adalah solat fardu. Disebut dalam hadis ini hamba yang muslim, maka terkecualilah hamba yang kafir. Manusia para jemaah, yang muslim akan dihisap solatnya. Yang kafir dah tak perlu dihisap. Contoh. Kita nak minta kerja. Nak minta kerja ada syarat-syaratnya. Syaratnya awak nak minta kerja sebagai apa? Sebagai manager. Contoh. Syaratnya dia nak seorang itu mestilah seorang lelaki. Seorang itu mestilah berusia 40 tahun ke atas. Apa lagi? Bangsa semua jangan cakap lah, tak kisah. Nak bangsa apa, Melayu boleh, Cina boleh, agama semua tak kisah. Syaratnya mesti lelaki berusia 40 tahun ke atas. Baik, 100 orang masukkan application. Daripada 100 orang yang hantar lelaki ada, perempuan ada. Yang ada hantar lelaki ada, tetapi yang berusia 40 tahun ke atas ada, yang kurang 40 tahun pun ada. Jadi HR department apa dia buat? Dia kena shortlist. Yang ni perempuan, letak tepi. Letak perempuan. Perempuan, dia syarat dia nak kena lelaki. Yang ni kurang daripada 40 tahun, letak tepi. Okey. Dah ada 2 grup. Ini yang tak cukup syarat, yang ni yang cukup syarat. Maka bos dia katakan, cek latar belakang dia, pengalaman dia dan sebagainya.
Cek yang satu. Semua ke? Yang ni tak payah cek. Letak tepi sudah. Tak payah buka. Tak payah tengok pun tak payah cek. Cek hanya yang ni saja. Di hari akhirat, yang bakal dihisap amalan, cek yang Muslim. Habis yang tak Muslim, tak perlu cek. Dah tak perlu cek. Kalau tempat kerja, syarat tadi, dia tak pas. Letak tepi, simpan. Atau shred sudah paper dia. Kita nak yang 40 tahun, yang lelaki. Ini semua tak meet kriteria. Tak payah cek langsung. Maka di hari akhirat, yang Muslim yang bakal dihisap. Amalan pertama, yang solatnya. Tetapi yang orang bukan Islam, dia baik, dia begini, dia begitu. Islam kata, tak Islam. Inna dina indallahil Islam. Letak tepi. Dia tak meet kriteria. Dia tak kenal Tuhannya. Dia mensyirikkan Allah. Dia menyekutukan Allah. Dah tak perlu cek. Sebab itu amalan pertama seorang hamba Muslim yang dihisap. Yang tak Muslim dah tak perlu dihisap, dapat confirm tiket di neraka. Nas'alullah salama wal afiyah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Namun setiap satu adalah hamba Allah dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rahmat Allah Maha luas. Walau Allah Ta'ala katakan masuk neraka, Allah berhak. Walau Allah Ta'ala hisap dan kita buat dosa, Allah Maha luas rahmatnya. Allah Maha kaya, Maha pengasih dan Maha penyayang. Hadis minggu lalu kita telah bincangkan. Telah disediakan bagi seseorang itu sesuatu yang ma'ainun tak pernah, mata tak pernah melihat. Telinga tak pernah mendengar. Ingat tak? Sesuatu yang sangat menakjubkan. Sedangkan Allah beli saja, innallaha ashtara minal mu'minin. Belinya Allah, beri kasih imbalan, pakai. Pembelian yang di luar jangkaan. Maka di hari akhirat kita perlukan rahmat Allah. Nokta yang kedua. Perkara pertama berkaitan hak manusia yang mula-mula dibicarakan adalah kezaliman dalam kalangan hamba-hambanya yang melibatkan pertumpahan darah. Amalan yang pertama yang bakal dihisap melibatkan hambanya adalah solat. Amalan pertama yang bakal dihisap tentang antara manusia dengan manusia adalah kezaliman di mana seseorang itu membunuh seseorang yang lain tanpa sebab. Dosa membunuh adalah antara dosa yang paling besar. Rasulullah SAW bersabda, perkara pertama yang dibicarakan antara manusia adalah perkara yang melibatkan darah. Perkara yang melibatkan darah dan perkara yang melibatkan maruah. Jangan kita ambil ringan. Kita jatuhkan darah, titiskan darah seseorang, yakni kita membunuh orang. Bakal kita dihisap. Dosa membunuh. Barang siapa membunuh seorang insan tanpa sebab, seolah-olah dia membunuh seluruh manusia sejagat. Perkara melibatkan darah dan perkara melibatkan maruah. Jangan memfitnah orang. Perkara yang kita tidak tahu. Ini dua perkara yang amat besar dan pada hari penuh dengan penyesalan. Dan ketiga, selepas darah, maruah, harta. Harta orang, kalau kita ambil dengan cara yang batil, maka akan diperhitungkan. Kerana tiga inilah antara lain sebabnya Nabi mengatakan dalam hadis, tahukah kalian siapa yang dimaksudkan dengan muflis? Dengan seorang yang bankrupt? Para sahabat katakan, seorang yang bankrupt yang tak ada harta.
Nabi katakan, bukan demikian. Tapi seorang yang bankrupt adalah seorang yang datang pada hari kiamat dengan pahala yang begitu banyak. Tetapi datang si fulan tuntut daripada dia, tuntut daripada dia, tuntut daripada dia disebabkan 3 perkara ini di dunia. Darah, maruah dan harta. Pada hari tersebut tiada kemaafan. Kita nak maafkan pun tak boleh. Cop maaf dihapus. Tak ada kemaafan. Kita kesian kat dia, saya nak maafkan. Tak ada kemaafan. Segala perkara melibatkan darah, maruah, harta. Kita berbisik. Kita mengumpat hal orang. Di dunia syok dengar cerita hal orang. Nikmat. Itu tuntutan di hari akhirat. Mengumpat berarti berkata yang benar di belakang orang tersebut. Kalau orang tu tahu, dia tak suka. Itu mengumpat. Berkata benar, mengumpat. Berkata tak benar, fitnah, lebih berat daripada mengumpat. Demikian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Amalan yang pertama yang bakal dihisab adalah solat kita. Seberapa yang terdaya jaga solat 5 waktu. Selain daripada solat 5 waktu, tunaikan solat-solat sunat. Kerana solat sunat ini akan menampal kekurangan dan kelemahan yang ada. Hadis seterusnya. Antara hikmah ataupun fadilat orang yang seringkali berwuduk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sekali lagi. Dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi, dia telah mendengar. Abu Hurairah kata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang Nabi bersabda? Kita kalau ada orang kata, aku pernah dengar dia tu kata, aku pernah dengar dia ni kata. Dia pernah dengar, orang ni boleh percaya ke tak? Kita tak tahu. Tetapi ini Abu Hurairah, sahabat Nabi. Beliau mengatakan, dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurra muhajjalina min atharil wudu'. Nabi telah menyebutkan, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan berseri-seri disebabkan kesan wudu'. Famanistata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Maka dengan demikian, barang siapa yang mampu untuk melebihkan basuhan wuduknya, maka lakukanlah. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada hari kiamat kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dapat melihat umatnya dalam keadaan berseri-seri. Bagaimana berseri-serinya tadi? Contohnya dalam malam gelap gelita. Kita tengok ke langit, nampak bintang-bintang. Perkara ini tak dapat tengok dekat Singapura. Kerana dekat Singapura terang, sana sini terang. Tengok langit, bintang pun tak nampak. Kita kena pergi tempat jauh. Tempat East Coast katakan. Tempat Tuas, tempat Yishun Dam, tempat, kalau kat Malaysia banyak pasal gelap saja, tengok atas, tengok langit. Nampak bintang berkelipan. Di hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lihat umatnya berseri-seri disebabkan kesan wuduk. Maka Nabi mengatakan, kalau dapat
perpanjangkan kesan wuduk tersebut, lakukanlah. Sebagian ulama mengatakan, memandangkan Nabi suruh perpanjangkan, jadi bagaimana? Kita berwuduk, apa yang kita dituntut? Dituntut membasuh muka, dituntut membasuh tangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila salati. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak mendirikan solat, faghsilu wujuhakum. Nescaya basuhlah muka kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum. Sapulah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuhlah kaki sampai kedua buku lali. Sebagian ulama katakan hadis ini Nabi suruh yutil, panjangkan. Maka jangan basuh betul-betul sampai siku, lebihkan sedikit. Lebihkan sedikit. Jangan setakat basuh, basahkan lap tempat rambut depan. Tak. Ayat Quran kata, wamsahu biru'usikum. Sapulah kepala kalian. Lakukan demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Sebagian ulama katakan, lebihkan. Sebagian ulama di dalam menafsirkan hadis ini, bukan setakat lebihkan demikian. Akan tetapi, kerapkan berwuduk. Kerapkan berwuduk. Beberapa senario. Kita lepas solat maghrib, nantikan isyak, baca Quran dan sebagainya, masuk waktu isyak. Ada wuduk lagi tak? Masih wuduk, tak batal. Memandangkan kita kat rumah, ni kalau kat rumah lah. Walaupun tak batal, perpanjangkan wuduk, perbarui wuduk. Wuduk itu kita rasa macam leceh, macam penat, tetapi wuduk itu akan memberikan cahaya di muka kita di hari kiamat kelak. Kita tak perlu bimbang, Ustaz, tetapi saya ni kulit gelap. Orang itu berkulit putih atau berkulit kuning langsat atau kulit hitam manis atau hitam belegam sekalipun, di hari akhirat dia akan bercahaya daripada kesan wuduknya. Perpanjangkanlah, rajin-rajinkan, perbaharui wuduk. Tapi tak batal. Walau tak batal, sebenarnya kalau kita lihat ayat Quran itu, Allah Ta'ala katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Orang tak beriman tak payah dengar. Hanya orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Idza kumtum ila solati. Apabila kalian berdiri nak tunaikan solat. Faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, sapulah tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sapu kepala kalian dan basuh kedua kaki. Berarti, wahai orang-orang beriman, apabila kalian berdiri hendak tunaikan solat, apabila setiap kali kalian berdiri nak tunaikan solat, buat demikian. Sebab tu kalau kita ada wuduk pun, kan Allah Ta'ala kata apabila nak tunaikan solat, basuh. Basuh. Kita apabila nak makan, kita cuci tangan. Kadang-kadang tangan bersih pun cuci. Ni tadi kan bersih, ya tadi cuci tangan. Pasal nak makan, telah dididik, cuci tangan. Ayat ini katakan, nak solat, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Ringkas. Buat. Kalau dapat. Maka perpanjangkan. Perbaharui wuduk sentiasa. Nokta. Perpanjangkan, perbarui wuduk. Bukan hanya setakat apabila nak solat. Perkara ini pernah saya bincangkan. Kita jadikan satu kebiasaan. Jadikan satu kebiasaan di mana kita senantiasa berada dalam keadaan suci. Nak keluar rumah, nak pergi pasar, nak keluar rumah, nak pergi kedai, nak keluar rumah, nak pergi kerja, nak keluar rumah, nak pergi shopping, nak keluar rumah, nak pergi mana sekalipun, pastikan kita berwuduk. Jadi kita keluar rumah, sentiasa suci. Biasakan.
hanya untuk mereka-mereka yang ingin mencari keridhaan Allah, mereka-mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, mereka-mereka yang ingin berada sentiasa dalam suci. Siapa tak nak, tak dipaksa, tak wajib. Tetapi hanya untuk insan-insan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Biasakan. Nikmatnya kalau kita dah terbiasa demikian, keluar rumah saja berwuduk, kalau kat luar tiba waktu solat dah mudah. Bahkan ada sebagian orang tak keluar rumah pun menjadi satu kebiasaan, selepas pergi toilet, sebelum keluar daripada toilet, dia berwuduk walau dalam rumah. Hanya dilakukan oleh mereka-mereka yang telah dapat merasakan zuk, nikmat, kemanisan iman. Sehingga rasa dah keluar rumah, dah keluar toilet, nak tak berwuduk tu, aku dah tak ada berangkat suci. Dia nak sentiasa suci. Masak pun dia nak masak makanan untuk dihidangkan kepada keluarga. Aku masak dalam keadaan suci. Aku basuh baju pun dalam keadaan suci. Duduk berada dalam keadaan suci. Dia sentiasa berada dalam keadaan suci. Sangat menakjubkan. Adakah sama mereka yang memahami dengan mereka yang tak memahami? Tak sama. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah mengatakan, di hari akhirat kelak, Nabi akan dapat melihat hamba-hambanya berseri-seri. Bukan hanya mukanya berseri, tangan juga berseri, kakinya juga berseri. Allahu Akbar. Kesan wuduk. Alhamdulillah. Baik para jemaah, memandangkan masa, kita henti seketika di sini insya-Allah. Kita akan sambung perbincangan pada pertemuan akan datang insya-Allah. Biar sedikit tetapi dapat kita amalkan. Hari ini telah kita mengambil beberapa hadis. Hadis pertama, Rasulullah mengatakan pada khutbatul wada supaya kita bertakwa kepada Tuhan kita, supaya kita mendirikan solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, tunaikan zakat, mentaati ketua, dan juga dengan demikian kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian kita juga telah mengambil hadis, amalan pertama yang bakal dihisab adalah solat kita. Maka perhalusilah solat kita. Dan hadis yang seterusnya telah kita ambil hari ini adalah di mana Rasulullah mengatakan di hari kiamat kelak, umat Nabi akan dapat Nabi kenal dengan kesan-kesan wuduk yang menyebabkan muka-muka mereka berseri, tangan dan kaki mereka berseri. Maka dari itu, kalau barang siapa mampu perpanjangkan wuduk, panjangkanlah. Dalam maksud panjangkan, senantiasa berada dalam keadaan wuduk. Biasakan kita rasa sentiasa tenang dan nikmat berada dalam keadaan suci. Sehingga kita keluar daripada toilet, kalau tak berada dalam keadaan suci pun, kita dah rasa macam gelisah. Dah macam sesuatu yang tak kena. Nikmat mereka yang telah merasakannya. Wallahu alam bisawab. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.